Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, tuan guru, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam kuliah ini untuk kita mengadakan kuliah khas, sebab kebetulan jadual saya taklah begitu banyak yang kosong. Jadi hari Rabu memang saya akan pusing lah ke masjid-masjid ikut mana yang Jabatan Agama Islam letakkan. So hari ni alhamdulillah dapat di masjid ni, kan? Jadi kita berkuliah di sinilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis dan kita ambil manfaat daripada dia. Yang mana hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkannya di dalam Riyadhus Salihin. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya panjang sikit, saya baca sikit, saya terjemahlah. Ya, baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Najih Amr ibn Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu qala kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala shay' wahum ya'budun al-awthan. Maksudnya daripada Abu Najih Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Madinah setelah daripada pembukaan ataupun setelah daripada peperangan Khandaq, ya. Dan dia ni selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia pindah ke Syam dan dia meninggal di Syam. Dia kata kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah. Dulu sewaktu di zaman jahiliyah aku mengetahui, walaupun disebut adhun, menyangka, tetapi kadang-kadang sangkaan ni dia masuk kepada dhan ghalib. Dhan ghalib ni sesuatu yang dipercayai dengan bukti yang kuat. Aku percaya bahawasanya manusia ini berada di atas kesesatan. Maksudnya masa zaman jahiliyah tu dia dah percaya dah manusia ni tak betul. Dia ni jenis orang cerdik lah, kan? Ada jenis manusia dia mengikut je, kan? Dia orang ada, saya dulu tengok satu video, dia orang buat social experiment. Social eksperimen ni, dia buat satu eksperimen dalam satu tempat tu, dia letakkan ramai orang. Yang ramai-ramai tu semua berpakat sesama dia orang, bila bunyi siren je, mereka ramai-ramai akan pakat bangun. Bila bunyi siren je bangun, bila bunyi siren je bangun. Sebab dia orang ni menunggu dekat klinik, menunggu nak jumpa doktor. Bila bunyi siren bangun. Jadi ramai-ramai itu dah pakat. Tiba-tiba masuk satu orang yang bukan daripada kalangan dia orang lah. So dia orang nak test orang ni. Dia orang ni dia tak tahu apa. Bunyi siren dia tengok orang bangun. Mula-mula tu dia macam reluctant lah, kan, nak bangun. Tapi kenapa orang bangun ni? Tapi sebab semua bangun, aku pun bangun, dia pun bangun. Lepas tu duduk balik. Tuan-tuan ada tengok video ke tak ada? Lepas tu bunyi lagi siren, orang pakat bangun, dia pun bangun. Lepas tu semua duduk, dia pun duduk.
Seorang masuk jumpa doktor, lepas tu keluar. Bila keluar je bunyi lagi siren, bangun. Dia pun bangun, dah selesa dah bangun. Lama-lama seorang masuk. Last kali bila bunyi siren, orang yang lain semua dah tak ada, dia seorang-seorang pun dia bangun. Orang lain pula masuk juga yang tak ada kaitan, dia ajar orang selepas dia bangun juga. Bila orang tanya, pasal apa bangun? Entah, yang lain tadi semua bangun. Itulah bahayanya manusia mengikut manusia lain tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Kalau benda tu berdasarkan kepada, kalau diikut tu orang yang betul tak apa. Tapi kalau diikut tu orang yang merapu, kira merapu lah. Jadi ada di zaman jahiliah ni manusia yang di zaman jahiliah tu dia tahu dah orang jahiliah ni tak betul ni. Dok pergi sembah berhala, dok pergi sembah benda yang dia cipta ni tak betul. Dia tahu dah. Dia kata azunnu anna an-nasa 'ala dhalalah. Dulu masa zaman jahiliah ni aku tahu dah, aku sangka kuat dah manusia ni tak betul. Manusia ni betul-betul ada atas kesesatan ni. Sebab orang Arab dulu dekat Mekah tu kan mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim, mengikut ajaran Nabi Allah Ismail. Maksudnya orang-orang Arab ni berada di atas tauhid. Sebab itulah Kaabah tu dipanggil Baitullah. Sebab tu ada orang Arab namanya Abdullah, hamba Allah. Sebab mereka memang asal berada di atas tauhid. Dah macam mana yang boleh jadi syirik tu? Bila ada seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai pergi ke Syam. Dia berasal daripada Mekah, dia pergi ke Syam. Dia tengok orang-orang Syam ni sembah berhala. Dia kata bagus ni. Dia bawa berhala tu, ajaran tu balik ke Mekah. Maka bermulalah syirik di Mekah. Tapi adakah semua orang-orang yang berada di Mekah tu setuju? Tak semua setuju. Amr bin Abasa di antara orang yang berada di zaman tu yang tak setuju dengan penyembahan berhala. Kita pun biasa dengar cerita Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr. Mereka ni semua tak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh puak-puak syirik ni. Maka dia kata apa? Wa annahum laisu ala syai', dan aku mempunyai sangkaan yang kuat. Mereka ni berada di atas perkara yang tak memberikan mereka manfaat. Wa annahum laisu ala syai', maksudnya mereka ni tak ada apa-apa. Mereka pegang satu ajaran yang langsung tak beri manfaat pada mereka. Wa hum ya'buduna al-awthan, mereka menyembah berhala-berhala. Bukan sekadar satu berhala mereka sembah. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab sirah, 360 jenis berhala yang ada dekat Kaabah. Okey. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara. Kata Amr, tiba-tiba saya terdengar tentang seorang lelaki yang berada di Mekah, yukhbiru akhbara, yang membawa khabar-khabar, yang membawa cerita-cerita. Ini penting ni. Apa yang penting? Yang penting kita ni kena gunakan segala panca indera kita untuk dapatkan tasawur yang sebenar. Tu kata al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, kan? Ini kaedah, ataupun kita kata orang belajar fiqh dia tahulah, al-hukmu ala syai', memberi hukum kepada sesuatu, far'un an tasawwurihi, satu cabang daripada gambaran keseluruhan. Jadi sebelum nak hukum, kena dapat gambaran dulu. Suratul masalah kita panggil. Tasawur. Apa isunya ni? Nah, apa isunya ni? Dia macam apa? Kadang-kadang bila kita berbahas tentang isu-isu yang panas dalam negara ni, ada orang dia macam, alah pening lah ustaz. Memanglah pening sebab hang tak follow daripada awal. Follow daripada awal baru faham.
Kalau dia tak follow pada awal, jangan masuk campur. Pergi makan buah empelam, cukup. Tapi dia nak masuk kat tengah-tengah, betul dia pening. Ni tak betul. Contoh yang lain, kadang-kadang ada juga bila kita duk bahas tentang isu hu dan kan, depa kata depa ni orang nak berzikir pun depa tak bagi. Bukan masalah zikir tu, bukan masalah semangat nak zikir tu bagus. Kita nak tanya hu dan tu betul ke Tuhan suka? Itu aja. Bukan kita nak menentang yang berzikir tu. Berzikir ni benda yang kita pun suruh buat. Tadi tuan-tuan pakai berzikir, walaupun orang kata perleh ni malas zikir. Saya tengok tadi lepas solat, pakak kau duduk berzikir, ikut okey je. Macam-macam dia pun duk kata kat perleh. Saya dah boleh kata kat apa, dia dah boleh backup dah perleh ni, sebab saya duduk sini. Saya tengok lepas solat tak ada pun pakak bangun, kecuali yang nak pergi toilet tu bangunlah. Takkan kita nak suruh dia duduk sini kan, jenuh pula kan, basah pula kapet ni kan, terbabas kan. Tapi orang lain dia duduk je berzikir. Tapi kita kata nak berzikir tu biar berzikir seperti mana yang Nabi SAW ajar. Berarti salah ke sebut benda ni harus? Kalau harus, dia bukan zikir lah. Zikir ni benda yang kita nak dapat pahala. Dia kata harus. Memanglah harus. Kalau harus ni maksudnya dia bukanlah ibadat. Harus mandi, kecuali mandi yang sahaja aku mandi itulah. Kalau mandi sahaja, dia tak jadi ibadat. Mandi maksudnya memang mandi, panas sangat aku mandi lah, yang tu dia tak jadi ibadat kan. Jadi itu suratul masalah. So kena tengok apa sebenarnya yang menjadi masalah. Okey, baik. Dengar dulu. So dia dengar ada seorang lelaki dekat Mekah duk mencerita, duk sebarkan berita, sebarkan ajaran dia. Maka dia nak dengar dulu. Ni orang bijak lah ni. Dia cuba nak dengar, dia cuba nak faham. Dia kata apa? Faqa'adtu ala rahilati. Lalu aku pun duduk di atas kenderaan aku. Aku duduk di atas tunggangan aku. Aku bawa haiwan tunggangan aku naik atas dia. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Aku pun slow-slow aku pergi jumpa dia, sehingga aku masuk jumpa dia dekat Mekah. Siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa? Fa idza Rasulullah faqadimtu alaihi, dia kata faqadimtu alaihi fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiya juraw alaihi qaumuh. Rupanya yang dekat Mekah tu, lelaki yang duk sebarkan berita-berita ajaran-ajaran ni, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan dakwah dia tu bersembunyi. Jurau alaihi qaumuh, yang mana pada waktu tu kaum yang berada di Mekah, Quraisy yang tak ikut dia tu sangat menguasai pemerintahan di Mekah. Orang lain duk tak takut dengan dia lah. Boleh membahayakan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud pada waktu tu Islam ni masih belum dominan lagi lah. Kira masih lagi berada dalam keadaan awal-awal dakwah. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Lagi aku pun slow-slow aku pergi masuk jumpa dia. Faqultu lahu ma anta. Lalu aku bercakap dengan Nabi ni, aku bercakap dengan orang yang mengaku diri dia Rasul ni. Ma anta. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu lah kan? Biasa kita nak tanya orang siapa awak, kita tak kata ma anta, kita tak kata man anta. Tapi siapa dia pergi tanya ma anta? Kalau tuan-tuan tengok sebahagian daripada kitab syuruh, para ulama menghuraikan, dia kata dia bukan nak tahu Nabi itu siapa nama, sebab dia dah tahu dah. Dia nak tanya kau ni sebenarnya apa? Maksudnya apa sifat kau? Ma anta, apakah engkau? Maksudnya apa sifat kau? Sebab tu Nabi SAW bila tahu je soalan tu, dia faham tu kan? Dia kata ana Nabi. Dia tak kata ana Muhammad. Dia kata ana Nabi, aku adalah Nabi.
Qultu wa ma nabi? Aku bertanya kepada dia, Nabi itu apa? Nabi itu apa? Ini menunjukkan orang ni betul-betul nak faham. Ya. Qala arsalani Allah. Allah hantar aku. Allah yang hantar aku. Qultu wa bi ayyi syai'in arsalak? Dia tanya, dengan apa yang Allah Ta'ala utuskan kau ni? Yang Allah Ta'ala utuskan kau ni disuruh kau bawa apa? Engkau sampaikan apa? Maka Nabi SAW menjawab, arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa ayyuhadallah la yushraku bihi syai'. Nabi SAW bagi tahu kepada yang bertanya ni, Allah menghantarku untuk aku hubungkan hubungan silaturahim, untuk aku menghancurkan berhala, untuk ditauhidkan Allah dan tidak dilakukan syirik kepada Allah itu dengan sesuatu. Jangan ada sesuatu pun dikata dia ni sebanding dengan Allah, tak boleh. Inilah ajaran Islam di peringkat awal, iaitu tauhid dan akhlak. Sebab tu kita pun orang yang mengaji sunnah, yang suka sunnah, yang cinta sunnah, akhlak kena bagi elok. Jangan duk kata sunnah tapi akhlak tak sunnah, duk maki orang. Jangan. Tadi ada satu sahabat saya, dia bagi satu gambar kat saya. Gambar tu gambar saya. Sebelum saya download tu kan kita boleh nampak tapi kabur kan, sebelum kita tekan download tu dekat WhatsApp. Kalau saya punya WhatsApp lah, saya tak nak auto download. Sebab kadang-kadang ada gambar yang tak elok kita tengok. Bila orang hantar kat kita tengok dulu bayang, elok ke tak elok. Bila tengok bayang, ni gambar aku, pasal apa dia hantar kat aku pula? Sobri lah yang hantar. Sobri hantar gambar dia. Saya pun tekan. Tengok macam gambar saya pakai kopiah kan. Saya tekan gambar. Tengok mereka edit gambar saya. Mereka tukar gambar saya hidung jadi hidung babi. Si ada telinga mereka lukis. Saya kata teruk punya perangai. Siapa punya kerja ni? Saya tak adalah sedih. Saya macam teruk punya perangai. Siapa punya kerja ni? Dia kata siapa lagi doktor? Puak-puak tu lah. Saya kata la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, ni satu benda. Kita nak pertahankan benda yang kita kata harus tu, sampai kita duk maki orang buat benda haram ni pasal apa? Dia sama macam kaedah nak pergi cium Hajar Aswad yang sunat, tapi demi nak pergi cium Hajar Aswad, pergi tumbuk orang. Tumbuk orang tu haram. Nak pergi dapat benda sunat, prioriti tak ada. Kita tak reti mana satu yang lebih utama daripada yang lain. Beza macam mana pun kita kena ada satu, kita panggil apa, red line. Yang ni jangan cabul lah, yang ni jangan langgar. Sebab yang ni kalau buat memang dosa. Maki orang ni Nabi SAW tak pernah approve. Duk pergi edit muka orang dengan benda-benda yang tak elok, ni benda yang tak betul. Jadi sebab tu saya pesan pada diri saya dan kita semua, jangan duk buat perangai ni. Kita tak setuju, kita berhujah secara ilmiah. Kan? Orang yang tak setuju dengan saya yakin dan percaya mereka anggap apa yang mereka buat betul. Mereka anggap saya tak betul. Tapi nak membetulkan saya, kena berhujah lah. Bukan pergi lukis muka saya jadi babi. Walaupun ada orang panggil kita ni wababi kan. Tapi itu bukan akhlak Muslim. Itu bukan akhlak Islam. Kita bersaudara orang Islam ni.
Jadi sebab itu saya pesan banyak kali, puak-puak yang sayang sunnah, jangan duk buat perangai ni. Ini bukan akhlak Islam. Kalau duk buat tuan-tuan, yang kena jawab bukan tuan-tuan, yang kena jawab Datuk Mufti dengan saya. Siapa lagi Wahabi kat Malaysia ni? Yang dituduh Wahabi lah, kami bukan Wahabi kan. Kami lah berdua kena jawab. Tah mana budak duk pergi kafirkan orang kan? Tengok gambar, ada pula gambar dengan saya tak kenal dia. Dia kata, jangan, kau mengakulah Rora, kau kenal dia ni, ada gambar sama. Tuan-tuan, bergambar dengan saya ni ramai orang. Tengok gambar rupanya dekat perkampungan sunnah. Tahun bila pun saya tak tahu. Perkampungan sunnah kan, ribu orang datang. Orang nak tangkap gambar dengan saya, mana saya kenal dia? Tapi dia kafirkan orang, saya yang kena jawab. Sebab tu kita kena fikir, orang yang akan menanggung balasan, orang yang akan menanggung kesan daripada perbuatan dan tindakan kurang masak kita tu, ataupun kurang matang kita tu. Fikir jauh-jauh. Memang kadang-kadang puas hati, aku boleh kafirkan dia, tapi kesan dia tu, kesan daripada orang lain, jenuh kita nak beritahu orang, kita bukan jenis takfiri, kita bukan jenis suka kafirkan orang, melainkan dengan bukti dan ditegakkan hujah. Sebab tu saya tulis, saya kata berlepas diri, saya tak mau, ini bukan kerja kita. Ini bukan kerja kita nak kafirkan orang, melainkan datangkan bukti, hujah dulu. Benda ni kena fikir, benda ni kena hati-hati. Baik. Kemudian dia tanya kepada Nabi, Amr tanya kepada Nabi, dia kata, faman ma'aka ala hadha, siapa lagi yang ikut engkau berpegang dengan ajaran ni? Engkau duk sebut tadi ni, duk jaga akhlak, jaga silaturahim, pecahkan penyembahan kepada berhala, tauhidkan Allah, jangan melakukan syirik. Siapa yang ikut? Dia tanya, siapa lagi yang ikut kau? Maka Nabi SAW kata, hurrun wa abd. Yang ikut aku, kata Nabi, orang yang merdeka dan hamba. Kita tak beza. Hamba pun kalau nak beriman, silakan. Amr kata, wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal radhiyallahu anhuma. Pada masa tu yang ada bersama dengan Nabi SAW ialah Abu Bakar dan Bilal. Masa tu bukan ada Khadijah? Khadijah lagi awal masuk Islam kan? Masa tu bukan ada Ali? Ali pun masa tu ikut Nabi SAW juga. Kenapa Amr ni dia cerita masa tu yang ada dengan Nabi cuma Abu Bakar dengan Bilal, sedangkan dia cerita ni lepas dia masuk Islam? Dah tentulah dia cerita ni, walaupun cerita ni waktu semula-mula dia jumpa Nabi, tapi cerita ni dia ceritakan kepada anak murid dia, dah tentulah lepas dia masuk Islam. Baru dia cerita ke anak murid dia lepas Nabi dah tak ada. Masa tu dengan Nabi SAW ada Abu Bakar dan Bilal. Dah pasal apa tak sebut Khadijah? Pasal apa tak sebut Ali? Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan pada waktu tu dalam majlis tu, dalam majlis bersama dengan Nabi pada masa tu Abu Bakar dan Bilal. Ada juga yang kata tak, yang ikut Nabi, yang dia nampak masa tu. Khadijah tak disebut sebab Khadijah tak nampak, Khadijah kat rumah mungkin. Ali pun masa tu budak-budak lagi, kecil lagi, muda lagi lah. Abu Bakar dan Bilal ini sudah tahap rijal, dah tahap kira orang kata apa, kalau dalam perang tu tentera, maka dia sebut gitu. Baik. Qultu, aku berkata, inni muttabi'uk, aku pengikut kamu. Maksudnya bila dia jumpa Nabi SAW tu, dia dah ada keyakinan, dia tahu dah orang yang zaman tu yang tak ikut Nabi ni, yang tak ikut Nabi SAW ni memang sesat, buat benda yang tak bermanfaat. Dia dengar Nabi keluar dekat Mekah, ajar benda yang elok, ajar benda yang baik, ajar yang selari dengan fitrah. Saya ikut kamu, wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, innaka lan tastati'a dhalika yawmaka hadha alla tara hali
wa halan nas, engkau tidak akan mampu pada hari engkau ini. Tidakkah kau melihat keadaan aku dan keadaan manusia sekeliling? Lakin irji' ila ahlik fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kata Nabi SAW, tetapi engkau baliklah ke keluarga engkau, dan bila mana engkau dengar bahawasanya aku telah menang, datang jumpa. Di sini timbul perbahasan. Orang nak ikut Nabi, Nabi tak bagi. Nak ikut Nabi ni bukan beriman tu. Beriman tu still dah kira beriman lah dia ni. Sebab dia memang dah yakin dah Nabi tu Rasul. Dah Nabi tak bagi tu, Nabi tak bagi tu untuk dia zahirkan Islam dia, untuk dia menjadi pengikut Nabi dan menzahirkan dia ni dah menjadi Muslim di tempat dia, kerana Nabi SAW bimbang dia ni akan diapa-apakan. Sebab tu Nabi kata, kau balik tempat kau jadi Muslim, kau jadi mukmin, tapi kau jangan kerah lawan orang. Bila kau dengar aku dah menang, datang. Sebab tu Nabi tak kata bila kau dah menang, bila kau dengar aku dah menang, masuk Islam. Tak, Nabi tak kata gitu. Nabi kata bila kau dengar aku dah menang, nanti kau datang. Maksudnya Nabi kata kekal sebagai Muslim. Kekal sebagai Muslim, tapi jaga kerahsiaan. Sebab apa Nabi SAW tak bagi pada masa tu? Kerana pada masa tu belum lagi disyariatkan jihad. Di Mekah belum lagi disyariatkan jihad qital, angkat senjata, tak lagi. Bila sampai ke Madinah barulah adanya pensyariatan qital, iaitu perang, mengangkat senjata lawan orang harbi ni. Baik. Qala fa dhahabtu ila ahli, dia pun kata aku pun balik ke keluarga aku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi pindah ke Madinah. Maksudnya bila dia balik ke kampung dia masih lagi follow lah berita Nabi ni. Dia tengok Nabi dah pindah ke Madinah dah. Wa kuntu fi ahli, dalam keadaan tu aku bersama dengan keluargaku. Faja'altu atakhabbarul akhbar, dan aku melihat, aku mencari-cari khabar, ataupun dalam bahasa kita ni kita kata aku merisik khabar. Cari khabar tentang Nabi SAW. Dah menang ke belum? Dah menang ke belum? Sebab jiwa dia memang nak ikut bersama dalam perjuangan dengan Nabi SAW. Wa as'alun nasa hina qadimal Madinah, dan aku pun bertanya kepada manusia ketika mana Nabi SAW sampai dekat Madinah ni. Aku tanya manusia, hatta qadima nafarun min ahli Madinah, sehingga datang beberapa orang daripada penduduk Madinah. Faqultu, aku mengatakan, ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah. Sehingga datang beberapa orang daripada kalangan ahli keluargaku ke Madinah. Dia orang pergi tengok Madinah. Faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadama al-Madinah. Apa yang dibuat oleh lelaki yang datang ke Madinah tu? Faqalu, mereka mengatakan, annasu ilaihi sira'. Manusia ni begitu laju ikut dia. Yang ni kita tahulah, memang Nabi SAW bila sampai ke Madinah memang ramailah di kalangan Aus dan Khazraj tu masuk Islam. Disebabkan oleh kerana mereka bimbang orang Yahudi akan jumpa Nabi dulu. Takut-takut. Sebab orang Yahudi kan kata kan, korang jaga-jaga, Nabi akhir zaman nak keluar, kami akan bersama dengan dia untuk memerangi kamu. Itu Yahudi selalu sebut ke Arab. Jadi orang Arab, Aus dan Khazraj ni takut. Dia kata Nabi dah keluar, so kita kena follow dia dulu sebelum Yahudi jumpa. Baik. Wa qad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dhalik, dan kaum dia memang nak bunuh dia, tetapi mereka tak mampu nak melakukan perkara itu, kerana Allah Ta'ala jamin dah Nabi kita ni tak boleh dibunuh.
Allah Ta'ala pelihara dia. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada manusia. Faqadimtul Madinah. Lalu aku pun pergi ke Madinah. Sebab Nabi SAW dah berjaya dah. Bila Nabi menang aja, Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Nabi di Khandaq, itu dah dikira berjaya lah. Sebab apa? Sebab Khandaq ni ada pakatan yang berlaku. Pakatan apa? Tuan-tuan jangan sebut pakatan lain pula. Pakatan tu dipanggil sebagai Pakatan Ahzab. Dalam takbir pun orang duk sebut wahazamal ahzab, kan? Waktu kita buat sa'i tu pun kita sebut wahazamal ahzab wahdah. Disebut dalam hadis, Tuhan yang mengalahkan tentera al-ahzab dengan sendirinya. Ahzab ni dia kira macam peperangan yang menjadi penentu. Sebab dalam perang Badar Nabi menang. Perang Uhud Quraisy menang. Perang Ahzab penentu lah. Sebab tu Abu Sufyan dia pakat dengan orang Arab ni. Dia pakat dengan orang Arab lawan Nabi SAW dekat Madinah. Tu yang Nabi terpaksa buat parit tu. Sebab ramai tentera Pakatan Ahzab ni. Pada masa tu ada cakap-cakap daripada orang-orang yang munafik pada masa tu. Mereka memperlekehkan Nabi SAW. Sehingga mereka kata apa? Muhammad ni janji dekat kami, kononnya kami boleh dapat harta rampasan perang Rom dan Parsi. Dia punya sembang. Tapi hari ni kita nak pergi toilet pun takut. Sampai tara itulah dia orang troll Nabi SAW. Tapi akhirnya Allah Ta'ala mengalahkan Pakatan Ahzab ni. Ia memberikan satu keaiban yang besar kepada Quraisy dan orang-orang Arab yang memerangi Nabi SAW pada masa itu. Jadi sebab tu bila lepas daripada perang Khandaq tu, dia datang jumpa Nabi SAW. Faqadimtul Madinah fadakhaltu alaih. Aku pun pergi Madinah. Aku jumpa dengan Nabi SAW. Faqultu ya Rasulullah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, ata'arifuni? Ya Rasulullah, kenal saya lagi? Nabi SAW kata, na'am, kenal. So Nabi ini dikira memang dia ambil perhatian kat orang. Tuan-tuan, benda ni memang susah. Nabi ni berapa ramai orang datang jumpa dia. Rombongan-rombongan datang ramai. Kan, saya ni bukanlah glamour mana pun, tapi kadang-kadang orang datang kat saya, dia punya sembang tu, saya duk fikir, dia ni siapa? Bukan sombong, tak ingat. Tak ingat. Kadang-kadang ada orang call kita, Assalamualaikum Syah, dia punya sembang tu macam, weh, siapa ni? Bila kita minta maaf, siapa ni? Dia merajuk sampai hati, tak save nombor anda je. Kita pun terpaksa cakap, ni handphone baru, nombor hilang. Kita tak ingat. Lagi malang kita save nama pun tak ingat juga. Jadi kena lepas ni nak save nama tu kena panjang-panjang sikit. Kena letak nota tu, jumpa dia kat mana, baru boleh ingat. Tapi Nabi SAW ingat orang ni, walaupun kira dia ni bukanlah siapa-siapa pun, tapi sebab Nabi SAW menghargai manusia. Walaupun Nabi nampak dia ni tak mampu, kan? Dalam dakwah ni manusia dia bukan satu level. Bukan semua orang macam Umar. Tu yang Syekh Buti duk bahas dalam fiqh sirah tu. Walaupun riwayat ni dhaif, tapi ulama sirah duk bincang, ambil manfaat. Dia kata Umar waktu dia pergi hijrah, dia pergi terang-terang.
Dia kata siapa yang nak jandakan, siapa nak balukan isterinya ataupun yatimkan anaknya, jumpa aku di belakang lembah ini. Aku nak pergi hijrah ikut Muhammad. Tapi tak ada siapa berani, ya. Sebab Umar yang cakap. Tapi bila kita tengok dalam sejarah Nabi SAW dengan Abu Bakar, Nabi pergi senyap-senyap ke terang-terang? Nabi pergi senyap-senyap. Nabi duduk dalam gua Sur. Nabi terpaksa panggil Amir bin Fuhairah, lalukan kambing tempat Nabi lalu. Sebab Quraisy ni dia boleh tengok kesan tapak kaki dia, pasti dia tahu siapa punya. Hebat ni Quraisy ni. So timbullah persoalan antara iman Nabi dengan iman Umar, siapa lagi kuat? Dah tentulah iman Nabi, takkanlah iman Umar lagi kuat. Tu satu. Dah, kalau iman Nabi lebih kuat, keyakinan Nabi lebih kuat, pasal apa Nabi tak terang-terang? Pasal apa Umar pergi terang-terang? Nabi pergi sembunyi-sembunyi. Macam beliau. Kita bukan, kalau orang tanya soalan macam tu, kita boleh jawab, ni banyak tanya, Wahabi lah ni. Tak boleh kata macam tu. Kan? Kita kena jawab betul lah. Kena cari di sudut hikmahnya pasal apa. Syekh Al-Buti dia jawab. Dia kata, betul lah iman Nabi dengan iman Umar. Iman Nabi tu tinggi lagi. Keyakinan Nabi pun tinggi lagi. Sebab itu, Nabi yang pergi. Sebab tu Nabi yang tenangkan Abu Bakar dalam gua tu. Kan dia kata, ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum ila qadamaihi absarana. Ya Rasulullah, dia kata, law nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Kalau salah seorang daripada mereka tengok kaki mereka, mereka akan nampak kita kat bawah ni. Abu Bakar takut. Apa Nabi kata? La tahzan, ma dhannuka bithnain illa Allah thalithuhuma. Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Yang kamu sangka berdua tu Allah yang ketiga bersama kita. So Nabi tenangkan, relax Abu Bakar, relax. Allah ada bersama kita. So Nabi yakin, Nabi percaya. Tapi kenapa Nabi pergi sembunyi-sembunyi? Kerana Nabi ni contoh manusia. Nabi ni uswatun hasanah. Nabi menjadi ikutan. Apa yang Nabi buat, orang ikut. Apa yang Nabi buat, orang follow. Dan Nabi sedar dalam kalangan umat dia bukan semua gagah macam Umar. Kalau Nabi buat macam Umar, orang semua pakat nak jadi macam tu, sedangkan bukan semua mampu. Kita bagi laluan pada azan eh? Lepas tu kita boleh buka sesi soal jawab, insya-Allah. Lagi sebelum saya buka sesi soal jawab lah, ni dia pun dah ada soalan dah ni. Dia pun duk tulis. Okey. Maka Nabi tak buat macam Umar tu. Nabi SAW tak buat macam Umar tu sebab Nabi tahulah umat dia bukan semua gagah macam Umar tu. Jadi kalau Nabi buat, orang semua bakal nak tiru. Kan? Jadi dia tak buat lah. Walaupun Nabi SAW tu sebenarnya berani lagi lah. Baik. So Nabi kenal lah dia. Dia tanya pada Nabi, "Ata'rifuni?" Ya Rasulullah, engkau kenal tak aku? Nabi kata, "Na'am." Nabi kata, "Ya. Anta alladhi laqitani bi Makkah." Engkau lah yang jumpa aku dekat Makkah dulu. So Nabi ni tuan-tuan, ini pun kita kena ambil manfaat juga lah untuk diri kita Dalam dakwah ni manusia tak ada kemampuan yang sama. Ada yang boleh buat banyak benda dalam agama ni lah. Ada yang boleh buat sikit. Ada yang memang tak boleh buat apa. Kan? Tapi dia tetap Muslim. Kita kena hargai manusia. Kerana kita tak tahu akan datang jadi apa kat dia. Hargai manusia ni. Kerana memang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemampuan itu berbeza-beza. Maka
Nabi tu kata, antal ladzi laqitani bi Makkah, engkau yang jumpa aku dekat Mekah dulu. Qala faqultu ya Rasulullah akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajal ahluhu. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya apa yang Allah Ta'ala ajar engkau yang saya jahil tentangnya. So memang dia ni dah beriman dah, dia nak tambah ilmu dia. Maka Nabi SAW pun dalam hadis ni, Nabi ajar dia tentang salat, Nabi ajar dia tentang wudu, Nabi ajar dia, dan Nabi sebut dalam hadis tu, bila wudu tu dia ambil, air wudu tu akan mengalir dengan dosa-dosa kecil yang dia buat. Nabi sebut dalam hadis tu, bila dia baca hadis ni kepada para sahabat dan tabi'in, ada seorang sahabat ni, nama dia Abu Umamah. Abu Umamah ni dengar Amr bin Abasah menceritakan hadis ni kepada dia. Lalu dia kata apa? Dia kata, ya Amr bin Abasah, wahai Amr bin Abasah, undur ma taqul. Hati-hati apa yang kau hati-hati apa yang kau sebut ni. Dia kata, fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul. Adakah pada satu keadaan semua ni diberikan kepada seorang lelaki? Maksud dia macam tak percaya kan? Tu ke fadilat-fadilat yang dicerita ni? Maka kata Amr, faqala Amr, ya Aba Umamah, laqad kabirat sinni wa raqa 'azmi wa iqtaraba ajali wa ma bihajah an akdziba 'ala Allah Ta'ala wala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abu Umamah, tulang aku pun dah reput. Dia kata, kabirat sinni, umur aku pun dah tua. Dia kata, waraqqa 'azmi, umur aku dah tua, tulang pun dah reput. Dia kata, ajal pun dah hampir. Aku tidak ada lagi hajat, aku tak ada keperluan pun nak tipu atas nama Allah, apatah lagi nak tipu atas nama Nabi yang engkau sendiri nampak. Kalau tipu atas nama Allah tu mungkinlah kau tak nampak Tuhan kan. Ni kau pun nampak Nabi, engkau pun tahu Nabi. Takkan aku nak tipu atas nama Nabi yang kau dan aku kenal, yang kau dan aku pernah nampak. Maka dia kata, lau lam asma'hu min Rasulullah SAW illa marratan aw marratain aw thalatha hatta adda 7 marrat ma haddastu abada bihi walakinni sami'tuhu akthara min zalik. Dia kata, kalaulah tidak kerana aku dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 7 kali dia sebut, aku tak akan sebut hadis ni pada engkau selama-lamanya. Tapi aku dengar hadis ni pada Nabi SAW lebih daripada 7 kali aku dengar hadis Nabi sebut tentang kelebihan fadilat ibadat, terutamanya wudu, akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelum daripada orang tu mengambil wudu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kat kita apa dia? Yang pertama sekali, berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW layan manusia. Manusia ni Nabi SAW layan dia dengan baik dan dengan berhemah, dan Nabi menghargai manusia. Nabi SAW tak sombong dengan manusia. Besar mana pun dia, kecil mana pun kedudukan dia, dia adalah manusia, dia adalah mukmin. Kita kena layan dia sebagai seorang mukmin, hargai dia. Ada benda-benda yang baik yang ada dalam dia, dalam jasad dia, yang boleh membantu agama ni. At least dia ada semangat, itu cukup. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW ajar kita tentang konsep sangka baik dengan Allah. Waktu Nabi SAW punya dakwah tak berani dizahirkan sebab kaum dia sangat menguasai. Nabi tetap bila jumpa dengan orang yang percaya dengan dia, kita akan menang. Kita akan menang. Nanti bila kita menang, kau datang. Kita pun sama juga. Kadang-kadang perjuangan nak memartabatkan hadis Nabi, nak memartabatkan sunnah Nabi SAW ni bukan senang. Susah. Sampai kena edit lah muka. Punya handsome saya, cewa kan. Tanya ke isteri saya handsome lah. Tanya kat tuan-tuan, ya ke Ustaz? Macam tak percaya je. Sebab tuan-tuan lelaki kan. Tapi nak bagi tahu, muka saya pun kena edit. Padahal kita tak maki orang pun. Kita nak kata amal sunnah pun orang marah kok. Susah. Perjuangan tu susah. Tapi kena ada sangka baik dengan Allah. Apa dia? Perjuangan ni akan menang.
Walaupun walaupun kemenangan itu bukan di atas tangan kita, tapi kita kena pastikan kita bersama dengan perjuangan tu. Perjuangan memahamkan orang tentang kepentingan sayang kepada hadis. Dia bab Quran ni tak ada masalah. Quran memang orang tengok orang buat kuliah tafsir, ada orang marah? Tak ada. Tapi kalau orang buat kuliah hadis, tuan-tuan tengok dekat komen-komen kat Facebook, duk maki. Orang suruh tengok kuliah, dia pergi tengok view, kira orang. Tak payah tengok view lah. Kau nak tengok view ramai, tengok konsert Michael Jackson. Juta orang tengok. Adakah Michael Jackson punya konsert itu ibadah pada Allah? Tak. Benar ataupun tidak bukan kira pada jumlah view. Tambah pula kalau kita baca perbahasan yang berat-berat, orang susah nak ni, orang susah nak hadam kan? Sebab saya tak pandai nak buat lawak, saya tak pandai nak bagi benda-benda tangkal-tangkal, goreh 2468 ni, motor tak hilang, itu saya tak pandai. Kita bawa apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Orang mungkin rasa tak happy nak dengar, ramai manusia rasa berat, tak apalah, yang nak dengar, tak nak dengar pun tak apa. Sebab kalau itu jadi ukuran, puak-puak yang tengok view ni, kalau dia hidup zaman Amr ni, dia pun tak ikut Nabi SAW. Dia geng Abu Jahal mungkin. Sebab ramai view Abu Jahal. Nabi berapa orang je, Bilal, Abu Bakar yang ikut dia. Kita bukan ikut bilangan, kita ikut hujjah. Ma qala Allah wa ma qala Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, hadis ni min a'lam ataupun kita kata min dalailin nubuwah. Hadis ni mengandungi kebenaran dakwah Nabi SAW. Waktu Nabi tengah kena, orang kata apa, kena tekan, dikuasai oleh orang-orang Quraisy yang tak beriman dengan dia, tetap dia kata kita akan menang. Nanti bila menang, kau datang. Itu jugalah yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada Suraqah bin Malik. Ketika mana Suraqah pergi kejar dia, tak beriman dengan dia, Nabi janji dengan Suraqah satu hari nanti Islam akan menang. Akhirnya Suraqah pun masuk Islam juga lah. Dan diberikan kepada dia perhiasan Maharaja Parsi tu kan. Tak diberi pada zaman Nabi SAW, sebab Nabi wafat sebelum tu. Diberi pada zaman Umar sebagai tahqiq, sebagai kita panggil apa, pelaksanaan kepada janji Nabi SAW yang pernah dijanjikan kepada Suraqah. Jadi kita pun kena ada semangat itu. Semangat bukan semestinya menang itu di atas tangan kita. Memang kadang-kadang ada orang, dia nak dia je. Kalau benda betul itu bukan datang daripada geng dia tak boleh terima. Itu tak betul. Itu tak betul. Menang tu datang bukan daripada geng dia tak boleh terima. Padahal sama-sama NGO Islam, tapi dia gaduh sama sendiri. Itu tak betul. Takut-takut kita terkena talbisu iblis, belitan iblis. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, sentiasa membimbing kita ke atas jalan kebenaran, insya-Allah. Ini ada soalan. Siapa ada soalan lagi boleh bagi kalau ada kertas. Apa pandangan Ustaz tentang golongan Madkhali? Adakah mereka benar-benar ekstremis dan suka mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka seperti yang digembar-gemburkan? Madkhali ni dia ada satu aliran ataupun kita kata pemikiran ataupun pengikut kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Syekh Rabi' ni memang adalah kadang-kadang bila kita dengar ataupun kita hadir kuliah dia tu, dia ditanya berkenaan dengan orang ni dan orang tu, berkenaan dengan orang ni dengan orang tu macam mana, dia akan kritik lah kalau ada dia tahu. Benda ni lah yang menimbulkan ketidakselesaan sebahagian masyaikh terutamanya di Saudi. Sehingga kan kalau tak silap, siapa ada seorang ulama Saudi, saya lupa, masa Syekh Muhsin Abbad apa, dia tulis Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Ni Ustaz Syahifuddin tahu lah. Syekh Bakar ke tulis ke Syekh ni? Lupa lah. Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid, dia tulis Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah kan. Nak memberikan nasihat kepada sebahagian pencinta-pencinta sunnah ni supaya agak lunak dengan sesama ahli sunnah yang sayang pada sunnah ni.
Saya tak ada masalah lah dengan Syekh Rabi' Al-Madkhali ni, sebab saya pun jarang baca penulisan dia, melainkan saya baca buku yang dia tahqiq lah. Sebahagian dalam hadis tu ada yang dia tahqiq. Cuma saya nampak kecenderungan sebahagian daripada penuntut ni, saya sebut umum sebahagian daripada penuntut ilmu ni, kadang-kadang dia tak boleh terima manusia ni ada kelemahan. Itu problem dia. Dia kalau boleh nak semua manusia sama dengan dia. Kadang-kadang ada jenis macam tu. Benda-benda yang kita boleh beza pun dia jadikan itu sebagai parameter. Salafi tak salafi. Saya ni confirm lah bukan salafi. Tengok dia kata pakai seluar pun bawah buku lali, confirm bukan salafi. Padahal benda tu fiqah ya. Kan? Benda tu benda fiqah, bukan benda akidah pun. Janggut pendek, ini bukan salafi. Dia tak tanya janggut pendek ni pasal apa, ada masalah ke, tak ada masalah ke kan. Saya pun tengok orang janggut panjang-panjang, kita pun ada rasa macam rasa cemburu lah juga. Kenapa aku tak boleh macam tu? Sebab saya ada sikit masalah kulit lah. Tapi tak berjangkit, jangan risau. Dia masalah genetik sikit kan. Jangan jadikan isu-isu fiqah sebagai isu prinsip. Sebab ulama-ulama zaman dulu pun ada yang membenarkan isbal ni. Tengok Ibn Hibban punya tajuk bab dalam Sahih Ibn Hibban. Dia antara orang yang membenarkan kalau tidak berlaku sombong. Dah, kalau korang hidup zaman Ibn Hibban pun tak pakai tak? Ada satu kaul dalam mazhab Hanafi pun sama, dia sebut kalau tak ada sombong boleh. So kalau ikut zaman, kalau korang hidup zaman tu, antum hidup zaman tu, adakah mazhab Hanafi pun nak ditahzirkan? Kita boleh tahzir orang, tapi bukan di atas isu ijtihadiyah. Atas isu yang betul-betul lah kita tahzir. Kalau kita tengok dok merapu, dok bincang benda khurafat, kita dah tegur tak nak betulkan, dan kita tahzir. Tapi kalau isu-isu yang berkaitan dengan ijtihad, orang tu ada silap ni, perawi Imam Malik pun ada orang himpunkan kesilapan dia dalam riwayatkan hadis. Bukan nak hina Imam Malik, tapi nak bagi tahu Imam Malik ni najm. Idza dzukira al-ulama fa Malikun najm. Kalau disebutkan nama-nama ulama, Imam Malik ni kira bintang tinggi, bercahaya, orang nampak, orang jadikan panduan kalau nak musafir tengah malam. Tapi siapa orang himpunkan kesalahan dia dalam hadis supaya nak bagi tahu Malik ni tokoh besar, tapi yang ni dia silap, apa jangan ikut dia, yang ni ada silap dalam riwayat. Adakah kalau Imam Malik hidup zaman ni kita nak tahzir juga Imam Malik? Kami buat program semalam, ada seorang hamba Allah datang kat saya, jumpa, sembang lama juga lah, sampai pasal isu ni macam tahu-tahu je kan. Kita di Perlis ni kita open, siapa nak datang sini nak berdialog, nak berbahas, open. Dan saya nampak orang-orang Perlis pun open minded. Dulu kan ada saudara kita Nordrus datang, kita berdialog sekali atas satu isu yang kita rasa kita kena lawan sama-sama. Itu isu batiniyah, isu khurafat, isu benda-benda batil yang disebar dalam meja, di atas meja kuliah. Sebahagian daripada sahabat kita dok kritik, padahal kita dalam majlis tu kita sama-sama ada satu benda yang kita nak bantras, yang lagi bahaya. Tapi kawan-kawan kita ni lunturkan serangan itu, hujah-hujah ilmiah tu, dengan pergi serang pula kawan kita yang dok serang batiniyah tu. Tak cerdik. Lepas tu dia kata, oh kita ahli sunnah tak boleh duduk dengan ahli bidah. Kan ulama kata la tujalisu ahlal ahwa ataupun ahlal bidah. Jangan kamu tujalis, bukan la tajlisu. Tujalis maksudnya jangan kamu sentiasa duduk sama dengan dia. Itu je. Itu pun kalau kita anggap dia ahli bidah lah. Kalau perbezaan tu kita anggap perbezaan yang sikit, tak ada masalah kita berkawan dia tu. Kadang-kadang bila kata, oh kita tak duduk dengan ahli bidah, bukan tak duduk, bukan tak bagi duduk, tak bagi berkawan. Pasal apa tak bagi berkawan? Sebab takut nanti bila dah terlalu rapat kita tak rasa keberatan nak tegur dia punya bidah tu. Dia punya sembang kemas, jangan duduk dengan ahli bidah, kita tak boleh.
Tapi bila kita tengok dia punya profil, belajar dekat universiti awam. Dekat universiti awam tu ada tak orang yang sama pemikiran, aliran dengan orang yang kami jemput sebelum ni? Ada. Boleh pula duduk situ. Ambil sijil lagi. Ambil exam lagi. Tang dia boleh, tang kita tak boleh. Tang kita dia punya serang, macam kita hilang prinsip. Tapi tang dia, tak apa ustaz, saya orang biasa-biasa je ustaz. Ustaz lah yang kena. Hang punya sembang. Itu yang kita agak sedih sikit lah. Kita ada benda yang kita kena anggap yang ni prinsip, kita kena pegang sama-sama. Hak yang ni perbezaan dari sudut, kita panggil apa? Pelaksanaan ijtihad. Nak tengok mana yang menguntungkan dakwah kita. Ada yang tak setuju, dia kata apa Rora sikit-sikit nak pergi turun debat, sikit-sikit nak debat. Saya bukan debat, saya jarang lah ajak orang debat. Saya cuma terima. Itu pun kalau saya rasa sesuai lah. Kalau saya rasa tak sesuai, malah saya tak layan lah. Tapi kalau saya rasa macam boleh kot, ada masa kosong. Sebab tuan-tuan, turun debat ni penat. 3 pagi tidur, nak kena training, nak kena buat soalan, nak kena anticipate dia punya hujah. Kita nak kena, dia nak kata apa. Sebab bukan kita je nak tanya dia, dia pun nak tanya kita. Betul? Jadi kalau saya rasa ada masa kosong sikit, saya layan lah kan. Kalau dia cabar, ada orang kata tak sesuai, tak apalah, buat tak sesuai, tak apa. Pergilah mengajar dekat Yayasan Taklim tu, pergilah mengajar dekat Baitur Rahmah tu. Kita tak kacau. Kerana kita sama-sama buat benda baik. Kita sama-sama nak supaya orang ikut balik sunnah Nabi SAW. Cuma kena bezakan, yang ni prinsip, yang ni perbezaan ijtihad. Kan? Adakah semua ulama tak pergi berdebat? Ada ulama yang pergi berdebat. Ibn Abbas pergi berhujah dengan Khawarij. Ibn Abbas pergi berhujah dengan Khawarij. Cuma kita kena pastikan bila kita turun berdialog dan berdebat, kita kena pastikan kita ada kemampuan. Sebab tu saya kata, tak semua saya terima, tak semua saya sambut. Kita kena tengoklah juga, isu ni kita boleh, kita ada kepakaran tak? Kalau tak ada, tak payah kan, bagilah orang lain. Kalau kita rasa kita boleh pergi, kita dialog lah. Tapi tuan-tuan, kita kena ajar generasi kita menerima manusia tu dengan kekurangan yang dia ada. Kerana kita pun ada kekurangan juga. Kita pun ada kekurangan. Kau nak kira sunnah tak sunnah? Dia kata tuan-tuan, kita ni kena ikut sunnah tuan-tuan. Sunnah. Tapi yang cakap tu pun kadang-kadang badan besar, makan pun tak sunnah. Bukan saya nak kata apa, tapi kadang-kadang ada yang makan tak sunnah, sampai 3-4 pinggan. Nabi suruh makan, bahagi perut pada 3. Dia buat makan pun dia tak sunnah. Kita malah nak cakap, tapi sebab dah cakap lah. Ada manusia ada kelemahan. Kau pun ada kelemahan. Kau pun tak ikut sunnah dalam setiap keadaan. Tapi kita perbaiki. Kita cuba yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Kita berhenti dulu sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.